Alaihi Wasallam, satu hadis yang saya rasa mungkin boleh dijadikan sebagai panduan kepada kita dengan wabak COVID-19 yang berlaku kepada kita ni. Kita nak sempena dengan kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bersempena dengan menyambut hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan ni. Kita baca satu hadis Nabi untuk ambil keberkatan dan kaitan dengan apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Al-Bukhari, di mana hadis ni daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata di sini, an Aisyah Ummul Mukminin qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un fa akhbarani annahu 'adzabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajrin syahid. Satu hari, kata dengan Aisyah radhiyallahu anha, satu hari aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak taun. Wabak taun, cerita yang berlaku di zaman Nabi lah. Zaman kita wabak juga, tapi wabak COVID-19 lah, kan? Nama dia yang tak sama. Bila mana Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabak yang berlaku di zaman Nabi, maka Nabi pun jawab, fa akhbarani annahu 'adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha. Nabi kata wabak ni adalah sesuatu yang Allah Ta'ala takdirkan, satu azab yang Allah Ta'ala nak timpakan ke atas sesiapa yang Allah kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin, dan wabak tu juga boleh menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Jadi wabak, satu wabak yang sama, nama wabak yang sama, COVID-19, dia dui fungsi, kan? Dui fungsi lah. Satu fungsi dia bagi azab dekat sesiapa yang Allah kehendaki. Dalam masa yang sama, wabak tu juga memberi rahmat kepada orang yang beriman. Dan Nabi kata lagi apa? Laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban. Dan Nabi kata tak ada seorang pun yang ketika mana ditimpa dengan wabak tersebut, kemudian dia kekal di tempatnya, dia duduk di tempatnya dengan dua alat yang ada pada diri dia. Apa dia? Sabiran, sabar, muhtasiban, dan dia muhasabah diri dia. Kemudian ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan yang ketiga, dia sedar bahawasanya ketentuan yang berlaku itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kitab takdir. Nabi kata siapa-siapa yang ditimpa dengan kesusahan wabak COVID-19, dia sabar, dia muhasabah diri, dan dia yakin sungguh-sungguh bahawasanya takdir itu Allah Ta'ala maha mengetahui, maka Nabi kata illa kana lahu mithlu ajrin syahid, maka dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita tengok sikit hadis ni. Hadis ni dia bagi harapan dekat kita. Kita baru keluar sikit lah daripada COVID-19 ni lah, kan? Kes tu masih ada kan. Semalam saya khutbah di Sungai Tiram. Dia tanya, ada orang tanya, Ustaz, soalan kuliah di mana? Saya kata kuliah. Dia kata telefon ni pun Ustaz, jangan pergi. Telefon tu dia jangan pergi. Saya kata awak mesti tak baru ni dengar kata ada depa pun ada orang kena COVID apa kan.
Jadi takut juga lah kan. Tapi kita gagah main lah. Nak buat macam mana? Kita kena terima dah. Sebab dia daripada pandemik dah jadi endemik. Daripada pandemik, satu benda yang terkejut, kan? Satu benda yang ni, dia dah jadi endemik. Kena terima dah. Dia duduk dengan kita. Tapi yang kita nak kaitkan hari ni adalah nak tengok apa yang Nabi sebut dekat kita. Kita mungkin terkejut dengan berlakunya pandemik COVID-19 ni, dengan macam-macam lah. Orang Pulau Pinang panggil cacar marba, kan? Macam-macam cacar marba berlaku. Selama 2 tahun ni, saat jumpa, saat tak jumpa, saat pergi buka, saat tutup balik, harap-harap lepas ni tak tutup dah lah, kan? Tapi kita nak sedar hakikat bahawasanya COVID-19 ni Allah Ta'ala bagi fungsi dia yang pertama adalah Allah nak azabkan, Allah nak memberi azab kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Tu benda mula. Pasal apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, qalilan ma tashkurun, orang yang syukur dekat aku ni sikit sangat, kan? Dalam pada berlakunya pandemik COVID ni, kadang-kadang ada manusia yang masih lagi lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita takut. Kalau kita tengok maksiat yang terbesar baru ni berlaku di Riyadh, kan? Yang mana satu tempat yang tak pernah berlakunya satu maksiat secara terbuka, tapi berlaku, orang tak ambil pelajaran daripada apa yang Allah tunjuk. Allah tak hantar main benda besar kan kita, Allah hantar main satu benda yang tak nampak dengan mata. Kalau tok-tok kita dulu duk cerita zaman Jepun dulu, kan, kena makan ubi kayu, tentera Jepun masuk pi dalam rumah, pi rogol anak dara orang, colek habis, buat naya, buat kezaliman. Yang tu satu musuh yang nampak dengan mata. Mai COVID-19 ni, habis kita semua jadi samurai, kan? Kena tutup muka setengah. Nak naik lift dengan jiran, padahal dulu jiran sebelah rumah tu lah nak masak gulai ikan asam Jawa, tak ada, pergi balai rumah dia, pergi ambil rumah dia, punya rapat dengan jiran ni. Garam habis, dia masak garam habis, mai ambil rumah kita. Dong karu pulai tak ada, pergi balai rumah dia. Mai COVID, nak naik lift kan dia jadi takut. Naik luar, saya aku kenal kontak rapat, tak naya, kan? Dia main satu musibah yang manusia tak pernah terfikir, sehingga jadi macam ni. Sebab apa? Manusia ada yang hidup atas dunia ni, dia melampaui batas. Jadi kita tengok manusia ni kadang-kadang dia lupa dengan Tuhan. Jadi kita ni kena muhasabah balik diri kita. Tengok ada orang dia nak berniaga. Berniaga apa masalah berniaga? Saya pun berniaga, kan? Ceramah tak ada apa bulan ni, envelope tak dapat. Berniaga, kan? Alhamdulillah lah, ada lah 2-3 perniagaan duk buat. Buatlah cari rezeki, kan? Berniaga tak ada masalah, tuan-tuan. Kita buka dalam satu, saya baca dalam satu buku Smart Trust, ditulis oleh seorang anak motivator di US, di Amerika. Motivator tu nama Stephen Covey. Anak dia nama Stephen R. Covey. Dalam buku yang ditulis oleh anak dia tu, dia ambil contoh macam mana Nabi Muhammad SAW boleh berniaga dalam usia yang muda tanpa mengeluarkan modal yang besar. Tak payah buat keluar modal. Kita nak berniaga zaman lah, hari ni orang berniaga macam-macam lah, kan? Kalau popcorn tu tepi jalan, orang berniaga lah ni. Dulu nak makan popcorn kena pergi panggung wayang, kan? Kena pergi tengok wayang baru boleh beli popcorn tu. Lah ni popcorn tepi jalan, berlungut-lungut orang jual popcorn. Macam-macam benda orang berniaga zaman lah ni. Tak ada masalah, boleh berniaga. Tapi ada orang dia berniaga dengan tak mengikut apa yang diajak oleh Nabi SAW. Orang Mat Saleh, dia kaji tentang Nabi Muhammad. Dia kata Nabi Muhammad mampu berniaga tanpa mengeluarkan modal. Modal dia apa? Modal dia semata-mata sifat Al-Amin yang ada pada diri dia. Ni Mat Saleh kaji ni. Dia kata pelik, Muhammad ni pelik. Dia kata Muhammad ni boleh buat satu perniagaan tak payah buat keluar modal. Kita nak berniaga paling tak kena buat keluar modal lah. Ada barang mai pergi sandak saat dia arah nu apa ke, kan? Ambil duit sikit buat modal berniaga. Nabi tak payah. Disebabkan orang percaya dengan Nabi sifat Al-Amin, orang nak pergi berniaga di Syam, barang-barang berharga pergi simpan dekat Nabi Muhammad.
Lepas 5-6 bulan balik mai ambil barang berharga tu, depa bayar upah dekat Nabi Muhammad. Pasal apa depa sanggup letak barang berharga dekat Nabi? Sebab Nabi ada sifat Al-Amin. Mak Saleh kaji sampai tahap lagu tu, betapa hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal bab niaga pun Nabi ajak kita. Bukan Nabi ajak bab semayang lah. Bukan Nabi ajak bab buat haji umrah lah. Bab nak hidup pun Nabi ajak kita macam mana cara nak berniaga. Tapi tengok orang lah ni, ada tak dia berniaga ikut cara Nabi Muhammad? Tak ada. Dia nak jadi kaya, dia buat gila-gila dalam media sosial, kan? Buat perangai yang entah apa-apa, menari sampai setengah telanjang. Ada ustaz tegur, janganlah cari duit sampai tahap lagu tu, nanti tak berkat duit. Dia tak pergi kat saya bukan meniaga babi. Pasal apa yang duit saya nak jadi haram, jadi tak berkat lah. Bukan kata kena pergi meniaga babi baru haram. Bukan kata kena pergi meniaga arak baru haram, tak. Kalau meniaga tidak mengikuti apa yang diajak oleh Nabi SAW, duit tu boleh jadi tak berkat. Tapi bila kita tegur, dia marah. Dia kata, hampa ni tak nak kerja lain, nak tumpang populariti kami, kan? Ustaz-ustaz mula ni tak laku dah, nak tumpang populariti kami, kena tegur macam kami. Bukan soal tu. Kita tegur, ada orang marah, dia kata jangan buat kerja Tuhan. Dia kata kita bukan buat kerja Tuhan, tuan-tuan. Kita buat kerja apa yang Tuhan suruh kita buat. Allah Ta'ala angkat martabat kita umat Nabi Muhammad ni menjadi umat yang terbaik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan daripada kalangan manusia. Kita umat Nabi Muhammad ni special, tapi adalah syarat dia. Syarat dia apa? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat benda baik, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ada syarat dia. Nak jadi umat Nabi Muhammad yang terbaik ni ada syarat dia. Jadi kita ni kena jaga, tuan-tuan. Zaman law ni zaman, maaf cakap lah, malam ni live pula kan, influencer. Kalau ada influencer dalam media sosial ni, tolong fikir. Tuan-tuan tahu tak, zaman lah ni, satu ketika tu kalau tuan-tuan ada data maklumat yang banyak, tuan-tuan boleh jadi kaya. Berapa banyak data yang ada kat tuan-tuan, data tu boleh digunakan untuk jual. Sebab orang perlu data. Orang nak buat niaga ni, dia mau nombor kontak, dia mau email, dia mau alamat syarikat, dia mau tu. Kalau tuan-tuan boleh buat satu aplikasi untuk mengumpulkan data. Kita duk buat Facebook ni semua, bukan mereka nak kumpul data, nama kita, birthday bila, duk tang mana, kan, boleh rentas negeri pergi mana, semua kita update Facebook kan. Dia perlukan data. Data tu akan jadi mahal. Tapi zaman lah ni, yang lagi mahal itu adalah konten. Konten tu mahal, pengisian. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam media sosial orang berebut buat macam-macam video. Sebab konten tu boleh buat bagi dia jadi terkenal. Pengisian yang ada dalam video tu boleh buat bagi dia dibayar harga juta-juta. Salah seorangnya, ada seorang dia tu nama Kabir Lama. Saya tahu hampa tak tengok Facebook, hampa tak tengok media sosial ni, hampa ni semua baik-baik, bagus. Tapi kalau tuan-tuan tengok media sosial ada kan, dia tu seorang yang negro yang gelak-gelak ni buat tangan je tu, hampa tak tahu kan. Dia akan kritik satu video tu, 5 minutes craft tu, dia akan kritik video tu, dia buat tangan je tu. Dia hilang kerja, tak ada kerja, hilang pendapatan, dan dia make idea untuk buat video tu saja, tiba-tiba dalam masa setahun jadi millionaire. Jadi jutawan tu. Pasal apa? Pasal konten tu penting, mahal. Tapi kita orang Islam jangan lari daripada adab dan akhlak. Nak buat konten apa, buat lah. Nak berniaga, nak cari kesenangan, nak cari, buat, tak ada masalah, buatlah konten yang baik-baik. Ni tak menari yang bukan entah apa-apa, yang buat perangai, ada yang sampai tukar jantina sebab semata-mata kerana nak capai kesenangan dunia. Yang ni yang kita takut, bila manusia dia ingat dengan apa yang ada pada diri dia tu, yang itulah kejayaan. Dia boleh capai harta yang banyak, dia boleh jadi kaya dalam sekelip mata, dia boleh jadi famous dalam sekelip mata, dia rasa yang itulah tanda kejayaan dia.
Maka Allah duk perhati kita, mereka ni melampau sangat. Nak berniaga pun tak ikut cara Islam, kahwin tak ikut cara Islam, hidup tak ikut cara yang semua. Padahal Nabi ni dah bawa komplit mai kat kita. Nabi ajak kita ni daripada sekecil-kecil benda sampai ke sebesar-besar benda Nabi ajak. Kan? Kalau kita duk mai masuk bulan Maulid Nabi, banyak ustaz-ustaz ajak cara macam mana cara nak makan, yang Nabi ajak macam mana cara nak minum. Dalam satu interview Jean-Claude Van Damme tu, artis Hollywood tu, kan, dia pun umur 60 lebih kot lah, kan, tua lah kan? 60 lebih 70 lebih kan? Tapi badan sedo ni. Jadi dalam interview orang tanya dia, macam mana yang badan boleh kekal sihat? Dia tak kata saya ikut diet intermittent fasting ke, diet suku-suku separuh ke. Yang tu diet yang terbaru lah ni kan. Saya kalau nak ceramah saya buat diet, saya pandai. Tapi nak diet susah. Dia tak bagi. Yang dia kata apa, bila dia diinterview macam mana cara dia kekal sihat walaupun dia telah berumur, dia kata saya mengikuti diet dan cara pemakanan yang sihat seperti mana yang diajak oleh Prophet Muhammad, kan? Walaupun dia bukan Islam, tapi dia ambil contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita umat Nabi Muhammad ni beruntung tuan-tuan, kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak mau apa yang dah jadi kat kita selama 2 tahun ni, wabak COVID-19 ni, kita tak mau kalau benda tu dijadikan sebagai azab yang Allah Ta'ala nak tentukan dekat kita. Allah nak lingkupkan kita ni sekelip mata, kan? Mai hujan lebat, ayak yang boleh bagi manfaat, yang boleh menghilangkan dahaga, yang boleh menyegakkan badan, ayak tu jugalah kalau dia mai melampaui batas boleh bawa mudarat dekat kita. Tanah yang berbakti dekat kita, kan? Di tanah itulah kita lempar benih, biji, betik, naik pokok betik, keluar buah betik, kita makan punya sedap manis betik tu. Tapi tanah itulah kalau dia geram, dia protes dekat kita, dia akan menyebabkan tanah runtuh, melenyapkan kita sekelip mata. Dan COVID-19 ni kita tengok macam mana dia punya merebak, punya cepat. Sampai kita pun jadi takut nak keluar pergi kedai tak berani, nak pergi masjid pun tak berani, nak salam dengan orang jumpa pun tak berani. Allah Ta'ala bagi sebab apa? Nak suruh kita fikir. Bukan kita nak tala dekat siapa-siapa, bukan kita nak kata ni COVID ni mai pasal hang punya perangai tu, bukan macam tu. Kita tak mau benda tu, kita nak muhasabah diri kita, tang mana silapnya aku dengan berlakunya COVID-19. Dan wabak ni juga mai, Nabi kata apa? Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Nabi kata benda ni juga dia menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Bagi orang yang beriman ni, dia sikit tak peduli pun pasal benda ni. Ia jaga-jaga, susah hati ke, takut-takut ke, berhati-hati ke. Bukanlah kata bila kita ni beriman kita kira langsung tak takut. Ada orang dia iman terlebih sangat, suruh pergi vaksin tak mau. Kan, yang tu iman terlebih. Kan, suruh pergi vaksin tak mau, dia kata vaksin ni semua saya tak mau. Kan, dia tak boleh pakai ni. Saya kata tak, ni mufti pun dah buat keluar dah, kata vaksin ni memang dah kena dah atas maslahah ammah, maslahat umum, nak jaga diri kita, la darar wala dirar. Baca habis semua hadis-hadis, buat keluar main semua kaedah-kaedah yang ada dalam fiqh. Ulama-ulama cerita ni, dia kata tak mau. Dia kata ulama-ulama ni semua ikut apa ni, Yahudi. Dia buh tulis lagu tu. Ada ni yang ni melampaui batas. Kan, kita tak mau jadi macam tu tuan-tuan. Kita ni ulama-ulama ni susah payah, dia duk bahas, duk kupas, duk fikir nak menjaga keselamatan awam, keselamatan umum, nak menjaga agama Islam ni cantik lah. Kan, kalau ada yang apa tak mau vaksin tu, kita tanya apa siapa tak mau vaksin? Tak, saya tawakal ala Allah. Ada hadis daripada riwayat Ibnu Abbas, bila mana ada orang daripada ahli Yaman, orang daripada Yaman pergi ke Mekah nak pergi buat haji.
Mereka pi dalam keadaan sehelai sepinggang. Apa makanan pun tak bawa, apa bekalan pun tak bawa. Sampai di Mekah, mereka sampai di Mekah, mereka tanya, ni mana ni, apa barang pun hampa tak bawa, makan apa pun tak bawa, duit saving pun tak bawa apa. Mereka kata apa? Kami ni semua jenis golongan tawakal ala Allah. Ibnu Abbas sidai mereka lalatu juga kat situ. Ibnu Abbas kata, yang ni bukan tawakal ala Allah. Hampa ni orang yang sambil lewa. Hampa ni orang yang tak bersungguh-sungguh. Hampa mai dalam keadaan tidak ada persiapan, tak ada persiapan dari sudut fizikal, makan tak bawa, pakaian tak bawa keperluan asas. Lepas tu mai nak buat ibadah haji dan umrah, maka kamu bukan orang yang tawakal ala Allah. Kamu akan meminta-minta, dan benda tu betul. Lepas tu depa pergi minta-minta di Mekah. Depa minta ni, tolonglah kami mai dari Yaman ni. Ditegur oleh Ibnu Abbas. Jadi kita ni kalau nak tawakal ala Allah tu mau tengok tempat samalah. Mai masjid, parking motor, tutup enjin, tarik kunci, handle lock semua, naik mai atas semayang, tawakal Allah. Allah lah yang jaga motorku, keluar hilang, nak buat macam mana? Takdir. Yang tu baru betul tawakal ala Allah. Ni mai masjid, motor pun tak kunci tinggal dekat motor. Lepas tu main naik atas, tu imam lah tegur pula, awak tak tarik kunci. Kawan ni jawab, tawakal ala Allah. Habis semayang duduk dengan wirid semua. Lepas itu keluar motor hilang. Yang tu orang tak panggil tawakal ala Allah, yang tu orang panggil bahalulan wa tululan. Yang tu bukan tawakal. Yang tu tak cerdik orang panggil. Jadi kita ni orang yang beriman ni, bila berlakunya musibah, kita kena anggap kata itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia boleh jadi azab dan dia boleh jadi rahmat. Jadi kita nak letak diri kita tang mana, tuan-tuan? Kita nak letak diri kita tang azab ke tang rahmat ke? Ada orang yang dia tak mau ikut cara hidup Islam, maka Covid tu akan menjadi azab dekat diri dia. Tapi kalau dia duk buat amal soleh, dia buat amal kebaikan, dia taat perintah Allah, mudah-mudahan Covid tu jadi rahmat. Tak susah hati, cukup time pergi vaksin, cukup time sanitize tangan, sanitize, alhamdulillah selamat, tak kena pun Covid. Kalau kena pun mungkin tak teruk. Kalau kena teruk sekalipun, bahkan mungkin mati dia mendapat ganjaran syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak letak diri kita di mana? Dan Nabi pesan dekat kita, bila berlakunya satu-satu musibah, contohnya wabak ni, maka sebagai orang Islam, benda yang paling penting kena ada kat kita, yang pertama sabiran, sabar, dan muhtasiban, sabar dan muhasabah diri kita. Bila berlaku satu musibah kat kita, yang pertama sabar. Nak sabar ni bukan senang, susah lah nak sabar. Cerita boleh orang yang sabar, orang suruh orang lain sabar, dia pun tak sabar. Kawan tu parking depan, kawan ni main belakang, nak jalan kereta tak boleh, kawan tu blok, dia horn lah. Dia horn, yang belakang horn dekat depan, yang depan buka pintu, keria daripada depan, "Pak, tak hati sabar." Dia yang keria, dia pun tak sabar. Tapi dia tanya kawan tu, "Apa tak hati sabar?" Dia tak boleh sabar. Dia tu tak boleh sabar, sebab tu dia pergi keria kat kawan tu. Tapi dia tanya kat kawan tu, "Han tak hati sabar?" Nampak tuan-tuan, bukan senang nak buat. Tapi Allah nak latih kita. Ada orang tak sabar, ada orang kecundang di tengah jalan, ada orang cerai-berai di antara suami isteri pasal COVID-19, ada orang yang bahkan lebih teruk, tak boleh sabar dengan kehidupan ni, bahkan bunuh diri. Dia tak boleh fikir dah, otak tak boleh fikir dah, tak tahu dah, buntu dah jalan, buat satu tindakan yang tak sepatutnya dalam hidup, bunuh diri. Kita nak judge dia pun, kita pun tak tahu nak kata apa. Tapi dia dah berlaku dah benda tu. Tapi yang paling penting, kita ni umat Nabi Muhammad disuruh kita sabar. Seperti mana sabarnya Nabi SAW, ujian yang Allah Ta'ala timpakan ke atas Nabi lagi besar. Kita buka dalam cerita Nabi-Nabi terdahulu, antaranya Nabi Allah Yusuf AS. Kata dengan ulama, kalau sembang pasal bab sabar ni,
ulama kata sabar ni ada 3 bahagian. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Yang ketiga, sabar ketika mana ditimpa ujian. Ada orang dia boleh sabar dalam melakukan ketaatan, tapi dia tak boleh sabar daripada buat maksiat. Ada orang dia kena ujian, dia boleh sabar, tapi nak buat ketaatan dia tak boleh sabar. Nak buat ketaatan tu pun kena sabar. Nak buat taat, bukan besar apa, nak suruh duduk wirid sat ya lepas sembahyang, yang tu pun kena ada sabar. Betul tak betul? Ada orang tak boleh sabar kan, bangkit bagi salam belah tu kan. Nak sabar sat tu, Nabi suruh sabar sat 10 kali sebut lepas maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas maghrib. Yang tu sat nak sabar pun tak boleh. 10 kali nak baca tak boleh. Dia kata perut duk hau dah kan, tak boleh sabar dia kena gastrik ni, dia bangkit pergi makan tu, kawan duk tunggu dah, yang tu dah. Yang tu pun kadang-kadang susah nak sabar. Itu yang dipanggil sabar dalam melakukan ketaatan. Sabar saat ya, nak sabar saat ya 10 minit sebelum tidur nak buat sembahyang witir contohnya, nak kena sabar yang tu pun susah. Tapi kalau nak sabar nama scroll Facebook senang dia kan, sebelum tidur tu scroll. Saya tahu apa tak main Facebook, saya duk cerita pasal saya ni kan. Kan scroll tengok pula Instagram, lah ni main baru pula TikTok pula kan. TikTok ni lagi pening kepala kan. Makcik yang tudung labuh pun joget kat dalam TikTok. Yang tu yang jam tu kan. Tudung labuh dia bagus menyaksikan. Allah, baru ni ada siapa ke share satu video TikTok ni, rupanya ada dalam bahasa Arab, dalam kitab Lisanul Arab. Kitab tu apa-apa perkataan bahasa Arab boleh cari dalam kitab Lisanul Arab. TikTok tu maksud dia bodoh kan. Orang Arab kalau kata TikTok tu maksud dia bodoh kan. Jadi banyak agaklah kita tengok orang-orang bodoh dalam TikTok ni bila abang ni bermarah kan. Itu saya kata tadi, konten tu antara benda yang sangat mahal di zaman lah. Tapi nak buat satu-satu konten tu, carilah benda-benda manfaat yang boleh bagi manfaat pada orang. Bila kita buat satu benda yang boleh bagi manfaat pada orang, orang tu pula ambil kebaikan kita, pahala saham tu, pahala tu dapat kat kita. Tapi kalau kita influence orang, kita jadi influencer, kita ajak orang buat satu benda yang buruk, dia buat benda buruk, dia ajak orang lain pula sambung, sumber pahala, sumber dosa tu semua akan main kat kita. Takkah buta duk tanggung benda tu? Berat tu kan. Tapi bila kita tegur, orang marah. Jadi kita kena jaga tuan-tuan kena jaga anak-anak tuan-tuan supaya jangan terlibat dengan benda-benda ni. Kita kena jaga dengan isteri kita ni. Semalam saya baca dalam Facebook, ada suami minta cerai sebab isteri asyik ber-TikTok kan. Ni semua benda TikTok ni. Nak makan TikTok, pergi kerja TikTok, masuk kerja TikTok, tengah jalan TikTok, pergi pantai TikTok, semua TikTok. Semua masing-masing nak cari siapa yang paling ramai followers dia. Ini satu masalah yang berat. Biar kita ni jadi orang yang mempengaruhi untuk buat benda lain, benda yang baik. Itu pun nak kena sabar kan? Kena sabar daripada maksiat. Sabar ketika mana ditimpa ujian, sabarlah tuan-tuan kan. COVID-19 ni memang sabar sungguh kan. Pendapatan korang, nak berniaga pun susah kan. Pening kepala fikir mesti anak-anak, kerja hilang, company besar-besar pun tutup kan. Yang tu sabar biasa. Dan ketiga-tiga sabar ni Allah rakam dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS. Ada kisah ni. Yang pertama, Nabi Allah Yusuf AS sabar ketika mana ditimpa ujian. Ujian apa? Ujian dibuang oleh adik-beradik dia, dilempak masuk dalam pergi duduk dalam beberapa hari lalu. Tu ujian yang pertama, ujian yang ditimpa. Dia sabar duduklah dalam pergi tu sampai orang main kutip, orang pergi jual pula dekat Al-Aziz, pembesar negara Mesir.
Kemudian digoda oleh isteri Al-Aziz, seorang wanita cantik. Waktu tu dia sabar. Sabar apa? Sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sabar tuan-tuan, untuk tidak melakukan kemaksiatan. Dua-dua orang tu yang duduk dalam bilik, perempuan tu lawa pula. Tapi jawab Nabi Allah Yusuf AS, aku lebih rela di penjara daripada menerima godaan isteri Al-Aziz. Dia lebih rela masuk penjara. Tu sabab untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita tak usah cerita benda tu lah. Benda tu tak usah cerita. Cerita benda simple lah. Satu malam pukul 2 pagi kita masuk satu jalan. Jalan tu sunyi, tak ada siapa. Tiba-tiba kita nampak satu beg. Dalam beg tu ada duit 1 juta kan contohnya. Agak-agak boleh sabar. Agak-agak boleh sabar. Kan terjumpa kan. Terjumpa beg 1 juta duit dalam tu. Agak-agak boleh tak buat? Tak tahu sudah. Tak usah cerita digoda oleh wanita, baru nampak duit ya. Tuan-tuan apa jangan buat baik sangat. Kan muka tak ada feeling ya. Kan. Itu cukup kan. Kita pula sudah nampak macam apa duk bersilau ni, nampak macam kepala agung ada kat situ kan. Kita pun kali-kali pergi tengok penuh duit ni. Ni agak-agak apa 100,000 tau kan. Apa buat tuan-tuan? Tuan-tuan tinggal lagu tu tuan-tuan ambil beg tu bawa pergi balai polis ke? Tuan ni tadi saya jumpa beg ni, duit ni kan, ditimai macam-macam kereta aku punya bulan membayar tak habis, rumah punya bulan pun sangkut. Nampak tak? Dia mula main lah. Dia mungkin tak fikir lah kok yang ni jatuh pada kereta orang ke apa tak fikir. Dia fikir yang penting yang ni rezeki minallah. Betul tak? Rezeki aku dapat. Tang situ tak boleh sabar. Susah tuan-tuan, bukan senang. Tu kata sabar ni bukan benda mudah. Cerita boleh cerita 3 jam 4 jam boleh cerita. Nak jadi sabar macam Nabi Allah Yusuf AS digoda oleh wanita cantik, dia lebih rela memilih penjara. Bukan senang. Tak apalah, sabar yang kedua. Dah habis sabar yang kedua. Lepas tu Allah angkat martabat dia jadi pembesar negara Mesir. Dengan kehandsoman dia, dengan kekayaan dia, dengan jawatan dia, mailah pula adik-adik beradik dia yang dulu buang dia. Dulu mereka buang dia, lah ni mereka tengok dia pun dah jadi somebody dah. From nobody jadi somebody kan. Mereka pun mailah nak sondoi dia. Apa dia buat? Dia maafkan kesalahan mereka. Itu sabak yang ketiga. Sabak dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 jenis sabak ni ada kepada Nabi Allah Yusuf AS. Nabi Muhammad punya sabak tak usah cerita lah kan. Masuk kota Taif, yang pukul Nabi Muhammad bukan orang besar. Daripada orang besar sampai budak-budak baling batu dekat Nabi. Tapi Nabi punya sabak ni tak tahu nak abang kan. Jadi kalau nak banding dengan kesusahan kita lah ni, kira habis-habis kuat sabar-sabar kita pun sehari bakui makanan sampai kan. Habis-habis hilang kerja, duit tak ada pun sehari adalah siapa akan YB mai hantar sumbangan, J2 telefon bagi sumbangan, Jenny hantar sumbangan, kira masih lagi ada backup. Maka sepatutnya kita ni sabar lebih lagi lah. Sabar lebih lagi kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena sabar yang pertama. Yang kedua, kita kena muhasabah diri kita. Muhasabah tuan-tuan. Kata dengan Imam Ali Zainal Abidin, dia kata apa? Dalam banyak-banyak ketaatan yang kita buat, tersembunyinya redha Allah. Dan dalam banyak-banyak maksiat yang ada ni, tersembunyinya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita ni hidup atas dunia, kita ada hari kita buat baik, ada hari kita pun ada kat perangai-perangai tak elok kita. Kot kadang-kadang terbusuk hati dekat orang ke, tergeram dekat orang ke, kadang-kadang tersombong ke, kadang-kadang teriak ke, terujub ke kan. Kadang-kadang ada juga maksiat-maksiat yang kita terlibat, yang tanpa kita sedang termengumpat ke. Kita ni semua banyak kan. Kita tak sedar. Memang kita ni jenis perangai macam tu. Nabi dah habaq dah, kullu bani adam khata'un. Setiap daripada anak Adam pasti melakukan dosa dan maksiat.
Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling yang kita kena jaga ni adalah kita kena ingat benda ni. Bila kita buat ketaatan, kita tak tahu taat yang mana yang adanya redha Allah. Mungkin saat kita semayang Isya Allah Taala tolak, tapi esok pagi semayang subuh itulah Allah redha kat kita. Mana tak tahu. Dalam banyak-banyak sedekah kita, mungkin hanya satu sedekah tu saja yang Allah redha kat kita. Sebab tu kita kena buat banyak amal kebaikan. Amal baik ni kena buat banyak. Antara hikmah kenapa Allah sembunyikan redha dia dalam amal ketaatan tu, supaya kita ni jadi orang yang rajin banyak buat amal ibadah. Kalau kita buat satu ibadah, kita confirm tahu Allah Ta'ala suka dengan ibadah tu, kita tak buat benda lain lah. Kan, pergi buat haji, confirm lah, siapa buat haji ni, haji aku memang terima dah, masuk syurga. Dia balik, mai dia duduk relax semayang mau tak semayang lah. Dia kata, cukup haji aku sekali aku dah buat dah masuk syurga, mau apa lagi banyak-banyak, tak usah banyak-banyak, bersyukur, dia kata. Kan? Jadi dalam banyak-banyak amal ibadah tu, kita tak tahu yang mana satu Allah Ta'ala nak terima. Sebab tu ada kisah pelacur masuk syurga. Sebab apa? Sebab bagi minum air dekat anjing. Kan? Bukan nak habaq kata halalnya pelacuran tu. Jangan salah faham. Kan? Nak habaq kata dia ni asalnya jahat. Tapi dalam banyak kejahatan yang dia buat tu, ada satu amal kebaikan yang mendapat redha daripada Allah. Allah bagi hidayah, tukar jadi orang baik, mati dalam keadaan iman, masuk syurga. Kan? Sebab tu kita ni banyak amal baik kena buat. Cari peluang, buatlah sebanyak mana amal kebaikan. Yang kedua, boleh saya lanjut sikit ya? Boleh 2-3 minit boleh Kita kena ikut SOP kan, berhenti tak boleh lama kan. Kulim sama macam Penang kan, masuk waktu kena berhenti kan. Kita 2-3 minit. Yang kedua, amal buruk ni nak muhasabah diri ni. Kita nak muhasabah diri kita, kita kena tengok, banyak amal buruk yang aku duk buat ni. Tuan-tuan tahu diri, tuan-tuan saya tahu diri saya kan, tak mana aku tak kena, tak mana aku tak kena, tak mana yang ni benda buruk aku buat. Sebab tu suruh kita main mengaji. Bila mengaji, berkata, okey, yang ni tak betul. Yang ni tak betul, yang ni tak betul. Macam riak lah. Saya tengok kadang-kadang ada orang komen dalam Facebook, suami dia bagi barang mai dekat bini, bini pun buat masuk dalam Facebook. Dia tulis, terima kasihlah abang bagi barang mai sempena anniversary. Kawan dia masuk dalam komen, dia tulis, hang ni riak betul. Yang tu bukan riak tuan-tuan. Walaupun saya tak setujulah laki bagi kat hang duduk sengat-sengat tu duduk cerita dalam Facebook kan, sebab nanti boleh timbul orang lain dengki kat dia dan sebagainya. Tapi yang riak tu, yang tu tak betul, yang tu bukan riak. Sebab yang tu melibatkan urusan dunia. Hang dapat barang mah ke, dapat kereta ke, dapat motor ke, dapat apa ke, dia buat dah cerita dalam Facebook. Yang tu tak dinamakan riak. Riak kata ulama adalah mempamerkan ibadah yang kita buat. Tu baru riak. Kan, tuan-tuan semayang tahajud tadi pagi, siapa pun tak tahu. Tuan-tuan bangkit sorang-sorang semayang tahajud, lepas tu pergi tempat kerja duk buat mengantuk, mata duk main macam kena ketum 15 botol kan. Duk main mengantuk, mata layu. Kawan pun tanya, hang bersiapa nampak mengantuk? Dia habaq slow kat kawan dia. Dia tanya, cerita kat orang. Apa dia? Tadi pagi aku tahajud. Habaq slow lah. Kononnya kira dia nak jaga lah, kononnya, padahal dia habaq lah. Ayam tu baru riak. Tuan-tuan sedekah, siapa pun tak tahu, jangan cerita kat orang. Tuan-tuan dapat peluang tu, tuan-tuan dalam ketika tu tuan-tuan pergi sedekah, dia tu main susah kat kita, dia kata, tuan minta lah tolong RM10 pinjam saya. Tuan-tuan dah bagi, syai jangan pergi cerita lah. Tadi aku jumpa satu orang tu, kesian dia pasal Covid, dia hilang kerja, dia minta RM10. Terus dia pergi cerita lah. Pasal yang tu nama riak. Allah bagi peluang, hang dapat satu peluang untuk buat amal ibadah sembunyi-sembunyi, jangan cerita ke orang. Jadi kita kena jaga diri kita supaya kita tak terlibat dengan maksiat-maksiat hati ni. Ya, sebab kita tak tahu dalam mana banyak maksiat ni yang terletaknya murka Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya tuan-tuan, malam ni kuliah dalam hadis ni habaq, setiap apa yang berlaku itu berada dalam pengetahuan Allah Taala.
Kita kena yakin benda ni, walaupun kita terkejut dengan berlakunya wabak COVID-19 ni. Terkejut lah kan, nak balik kita tengok mak bapak tak boleh, nak jumpa adik-beradik tak boleh, bekerja tak boleh, work from home kan, anak-anak belajar sekolah daripada rumah, PDPR. Ni semua benda yang mengejutkan kita. Tapi sebagai orang yang beriman, kita kena sedar, yakin bahawa ini semua adalah takdir yang berada dalam pengetahuan Allah. Nabi pesan, ketika mana kamu hidup di tengah-tengah wabak yang berlaku, kamu sabar, kamu muhasabah diri, dan kamu yakin itu adalah takdir, ketentuan yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala kamu dapat seperti mana pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hikmah yang sangat besar. Untung kita jadi orang Islam, untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana walaupun kita ditimpa musibah, maka di situ tetap ada ganjaran yang Allah Ta'ala nak berikan sekiranya kita ni adalah orang yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan hadis yang kita baca malam ni memberi manfaat buat diri kita insya-Allah, yang baik daripada Allah. Kelemahan kekurangan berpunca pada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan teruskan dengan kitab 70 persoalan solat. insya-Allah saya tak mau baca malam ni kita mukadimah dululah kuliah. insya-Allah kita akan bacalah kitab tu, nanti tuan-tuan boleh bawa mai lah kitab tu pada bulan depan. Kalau siapa-siapa yang tak ada kitab, kalau nak beli pun insya-Allah bulan depan kita bawa mai kitab tu. Dan malam ni di luar tu ada perfume, ada minyak aroma terapi. Siapa-siapa nak repeat stock untuk migraine, resdung ke, sikit-sikit kepala pening-pening ada, dan ada kacang goreng bawang putih, garlic nuts. Siapa-siapa nak beli saya boleh beli lepas kuliah insya-Allah, lepas solat. Wallahu ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca dari diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار واعف عنا الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.